tafsir ringkas kepada ayat 46 hingga 50 yang kita baca. Kita berpindah kepada mengutip 5 faedah daripada ayat ini. Ayat yang pertama, ayat 46, walaqad arsalna Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi faqala inni rasulu rabbil alamin. Tengok, Nabi Musa AS bila dihantar ke Fir'aun, Nabi Musa gunakan sentuhan, aku dihantar oleh Rabb al-alamin, pemilik alam ini, pentadbir alam ini, penyusun alam ini, hantar aku mari jumpamu, hei Fir'aun. Ini kata orang, Nabi Musa guna pendekatan supaya Fir'aun sedar bahawa dia tu makhluk, bukannya Tuhan. Dia mengaku jadi Tuhan. Kalau mu Tuhan, mana makhluk yang membuat? Mana yang makhluk membuat? Maka kita kena ingat, setiap ucapan kita biar bertepatan dengan keadaan, bertepatan dengan keadaan. Maknanya kita tengok orang ni ahli maksiat, kita kata, ya Rabb, saudara-saudara, kita ni ada Allah, kita nak akan bertemu dengan Allah. Allah Ta'ala yang bersifat dengan pemaaf. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita untuk bertaubat. Walaupun kita bersalah, mari kita kembali kepada Allah. Jadi ada ruang. Mu jangan pergi pula, ahli maksiat, bahasa ahli neraka Jahannam. Celak mata dia. Mung, sudah. Mana nak dengar? Dia tengok, dia panggil khitab. Khitab ni, ayat yang kita nak tuju ni biar kena dengan poin. Tapi jangan pula lebih-lebih. Tak. Ahli maksiat, buatlah maksiat tu. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Alalah, dia kata, baliklah Ustaz, terima kasihlah kerana memberi ruang untuk kami berlompat-lompat di sini. Kena peringatkan dia siapa Tuhan. Tengok, Nabi Musa guna mereka Rabbil Alamin. Bukan hak atas aku mari ni Allah yang menciptakan. Mu Fir'aun mu tahu agak satu. Nak makan roti pun kena buat sendiri. Bukannya roti boleh kun fayakun. Jangan. Ada kita dia panggil setiap sentuhan dakwah kita tu biar kena dengan orang. Kena dengan orang. Jadi kita pergi, maka Nabi Musa peringatkan Fir'aun, aku ni utusan Allah yang menciptakan alam ini. Manakala mu ni makhluk, termasuk sekali dengan aku, bukannya Tuhanmu. Bahasa Fir'aun ni bahasa jenis orang panggil kerah kepala, tak kerti bahasa. Yang kedua, walaqad wa qalu ya ayyuhas sahir. Ayat 49, lompat sikit. Bila mari bala, mari azab, mereka panggil as-sahir. Tadi ana hurai dah tadi. Kenapa jadi sahir? Ni dalam faedah ni kita susun balik. Fihi soal, timbul soalan, kaifa samauhu bis-sahir? Kenapa dia panggil orang yang bijak tu orang sahir? Sedangkan sahir ni batil, benda tak pakar, benda karu. Lepas tu pula dia nak suruh minta doa. Sahir, tolong berdoa. Apa benda? Fihi i'lamun. Dalam ayat ini menyatakan beberapa sebab. Sebab yang pertama, oleh kerana ahli sihir ni satu fenomena di zaman Fir'aun. Orang ahli sihir yang bijak dianggap sebagai orang sekolah, orang yang ulama, orang yang hebat dan mendapat tempat dalam masyarakat. Maka mereka pun panggil orang yang bijak ni sahir. Mana sahir ni satu gelaran, macam kita lah, gelaran tuan guru, pak kiai kepada orang-orang yang hebat. Mari pula ahli-ahli tarekat ni al-arif billah. Walaupun pakai kain cawak sekat lutut, atas pada lutut, duduk isap okok atas masjid, al-arif billah. Itu dia panggil kecelaruan minda. Orang-orang yang jauh daripada sunnah Nabi, dia akan jauh daripada hidayah Allah Azza wa Jalla yang sebenar.
Jadi dia orang ni guna sebagaimana kita tengok orang yang bercakap sedap ke, dipandang cakap ke, kita kata oh dia ni atab sihri, oh macam kena sihir, dia punya ucapan orang terpukau. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, inna binal bayani la sihra, orang yang fasih bercakap macam ahli sihir. Bukan ahli sihir, tapi dia boleh memukau orang dengar ucapan dia. Oh sedap. Kita ni kalau kita dengar peminato yang hebat, kagum kita tak? Oh hebat cakap hebatnya. Buat kerja tak ada juga. Ini masalah. Tu dia. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhas sahir, pada persepsi anggapan manusia, orang yang bijak ni sihirlah dia tu. Nabi Musa bawa datang mukjizat yang nyata, mereka kata itu sihir. Ya ayyuhas sahir, tukar sihir. Oleh kerana mu ni bawa benda pelik mari, mu berdoa dengan Tuhan angkat balik benda dia, kami tak mahu. Itu dia panggil yang kedua. Kenapa dia panggil ayyuhas sahir? Jadi tukar sihir itu maknanya orang bijak zaman itu. Zaman kita hari ni nak kata apa orang-orang yang dipercaya oleh masyarakat, kiai lah ada. Pak kiai, pak tu, pak ni. Jadi dia kata orang besar-besar. Maknanya orang ni dia akan bercakap dengan bahasa dia. Apa yang selalu diguna, itulah yang dipakai. Persepsi dia. Baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, walaqad arsalna Musa. Masih ayat yang awal tadi, yang 46. Minta maaf dia turun naik hari ni sikit. Fawaid dia kita kena cari-cari. Kami hantar Nabi Musa dengan ayat-ayat kami kepada Fir'aun dan geng-geng dia. Faqala inni rasulur rabbil alamin. Tengok para pelajar sekalian, ayat ini dia panggil menjadi bandingan, perumpamaan bahawa manusia ini bila mari satu benda yang di luar daripada kebiasaan dia akan lawan. Nabi Musa AS telah bawa kepada Fir'aun satu kejutan. Fir'aun, oleh kerana Fir'aun mengaku jadi Tuhan, maka Nabi Musa terus rampuh Fir'aun. Dia kata aku dihantar oleh Rabbul Alamin, bukan mung. Itulah yang dikatakan bahawa Allah SWT bawa mari kepada kita nak gambarkan keadaan bagaimana orang-orang yang angkuh, yang sombong itu kita pergi dengan cara yang tersebut. Dengan cara yang apa ni? Dengan cara kita masuk bawa bandingan kepada dia benda yang memang dia tak boleh nak engkar. Aku ni Rasul Rabbil Alamin yang hantar mari. Jadi kita kena buat bandingan analogi untuk nak menyatakan suatu perkara itu jelas ke tak jelas. Satu hari, ini cerita, orang ni dia mengaku tahu benda gaib. Dia mengaku dia tahu benda gaib. Dengan cerita ni, tak kira lah ahli-ahli sihir ke, ahli-ahli yang mengaku apa benda, macam-macam benda atas dunia ni orang mengaku sekarang, kan? Mari mengaku macam-macam. Jadi kata di Tuan Syekh, aku mari ni ada hajat. Orang beriman lagi. Aku mari ni ada hajat. Apa hajatmu? Tanya. Tuan Syekh kata, hajat aku seperti yang kamu tahu. Dan dia mengaku dia tahu benda gaib. Mula bagi tahu aku. Apa hajat aku? Oh, dia ni. Kalau awak berhajat, awak beritahulah. Dia kata, mungkin mengaku tahu benda gaib. Cerita pada aku. Itu dia panggil fabuhital ladzi kafar. Jadi Fir'aun dia mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia macam-macam. Maka Nabi Musa mari bagi tahu kepada dia, aku ni Rasul Rabbil Alamin. Nak berlawan dengan dia, mu tak sedut mengaku sajalah, buat besar kata orang, tak tahu gapo.
macam-macam. Baik, kita pergi kepada yang keempat. Falamma ja'ahum biayatina idzahum minha yadhakun. Bila mari Nabi Musa bawa ayat, mereka ketawa. Kata di para ulama, orang boleh ketawakan orang itu sebab apa? Sebab dia tak percaya, ataupun dia pandang remeh, lekeh, ataupun tak logik. Apa Musa cakap macam ni? Tengok dalam itu kata izahum. Falamma ja'um biayatina izahum. Izah tu dia panggil harful mufaja'ah. Nabi Musa cerita gini, Musa, apa mu ni Musa? Makanya ketawa, bila orang cakap benda baik, orang ketawa itu dia panggil orang itu orang mempermain-mainkan orang. Sebab apa? Sama ada dia tak percaya, dia pandai lekeh, dia pandai remeh, ataupun tak boleh terima lah, tak logik. Allahu Akbar. Maka para pelajar sekalian, itu di antara yang keempat. Yang kelima, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang ayat. Bila mari satu ayat, yang kedua lebih besar daripada yang pertama. Apa dia maksud dia? Jadi setiap orang ini bila dia melalui satu-satu ujian, biasanya ujian yang lepas tu dia lupa dah. Mari hak baru pula, tinggal hak tu. Ni macam kita dulu ujian COVID. Mula-mula mari COVID, kita rasa berat dah COVID ni. Lepas tu mari ujian lain pula, berat pula. Jadi begitulah suasana keadaan. Tuhan nak gambarkan bahawa manusia ni dia tidak stabil. Setiap kali benda yang dia tak suka, rasa beratlah bagi dia nak menerima. Maka para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan manusia itu manusia, tapi dia tak sedar, dia tak insaf. Bila Allah Ta'ala hilangkan penyakit, dia pun lupa balik. Na'udzubillah. Jadi tamatlah kita 5 perkara yang dapat kita kutip, faedah-faedah yang dapat kita ambil daripada ayat yang kita baca ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita Fir'aun dengan Nabi Musa pada ayat 51 dalam siri yang akan datang, insya